So Faiz, Deepawali tetap Deepawali, Manisan tetap manisan. manisan tetap manisan, perayaan tetap perayaan. Tetapi ada satu lagi, bukan perayaan tetapi satu lagi festivities yang bakal bermula. Perayaan jugalah. Perayaan jugalah. Yang bakal bermula kurang daripada berapa? 20 hari daripada sekarang. Tak lama lagi ni. Tak lama lagi. Bahang dia dah terasa. Bahang dia dah mula terasa. Bahang itu. Bahang kata panas. Piala Dunia. Dan macam biasa, kita dah banyak preview team. Aku tak rasa kita boleh habiskan preview all the teams in the World Cup. Tapi we will try to as many as possible. Kita dah preview a whole bunch of different teams. Sekarang ni, aku nak berborak tentang sebuah pasukan yang ada legasi yang cukup besar dalam sukan bola sepak. Mungkin dalam konteks bola sepak dunia, Netherlands adalah sebuah negara yang kecil di Eropah. Tidak sebesar Perancis, tidak sebesar UK, tidak sebesar Spanyol. Secara geografi ya. Secara geografi ya. Tapi impact mereka terhadap bola sepak, Faiz, adalah sesuatu yang tidak boleh kita nafikan. Daripada era Johan Cruyff ke era Louis van Gaal in the 90s. Ini adalah sebuah negara yang dah banyak influence football culture, yang dah banyak supply pemain-pemain berkelas dunia untuk tatapan kita semua sebagai penyokong. Adakah ini sebab dia pakai baju berwarna jingga pada hari ini, guys? Aku no comment. Ya. Aku nak bila aku tengok balik review-review kita sebelum ni, sebab kita terlalu ada banyak benda untuk diperkatakan tentang satu-satu pasukan tu, kita just acak-acak je. Tapi aku cuba be a little bit systematic here, Kish. Izinkan aku. Boleh. Aku nak zoom in ke macam mana dia sampai ke Qatar. So, rupa-rupanya dia sampai ke Qatar ni pertama kali dalam 4 try dia jadi juara kumpulan. Maknanya layak automatik terus. Sebelum ni dia ada yang miss out lah, ada play off lah. Semuanya membuatkan rakyat di Belanda ni bergetar lah dulu sebelum sampai ke. Tapi untuk pertama kali dia dalam satu jangka masa yang lama, mereka sampai ke Qatar ni dengan conviction, dengan mengatakan bahawa kami adalah salah satu pasukan pilihan di Qatar nanti. Bertitik tolak daripada kejayaan mereka, aku panggil kejayaan lah, di edisi pertama Nations League itu, selepas Frank de Boer pertama kali memegang tampuk sebagai ketua jurulatih, dan mereka tewas, tak silap aku, di suku akhir Euro 2020 di tangan Republik Czech. Hang ingat perlawanan tu? Perlawanan di mana mereka menguasai tapi mereka kalah. Yes. Kan? Thomas Souček, ya. Vladimir Koval. Lepas tu Louis van Gaal kembali, Kish, ke tampuk pemerintahan Orange untuk kali ketiga. Untuk kali ketiga sekarang ni dia adalah ketua jurulatih. Okey, sentimen public sentiment, Kish. Pendapat orang awam. Rupa-rupanya ketika Van Gaal kembali ke Orange, kembali ke KNVB sebagai ketua jurulatih pasukan utama, selalunya kalau situasi ini berlaku di negara-negara yang mempunyai footballing history yang tinggi, akan ada banyak backlash. Apa tak ada orang lain ke nak Macam familiar je benda tu, Faiz. apa tak ada orang lain kan nak jadi ketua jurulatih. Benda-benda macam tu lah kan. Tambah-tambah lagi, Belanda bukannya kekurangan jurulatih, banyak je jurulatih kan. Belanda bukan Malawi. Belanda bukan Wakanda, ini Belanda, okey. Tapi tak ada siapa yang kata tak boleh. Sebab somehow mereka ada unspoken agreement antara satu sama lain bahawa kalau ada orang yang boleh memacu Belanda sehingga ke kejayaan World Cup, orang itu adalah Louis van Gaal. Orang itu adalah Louis van Gaal, Kish. Dan dia membuktikan dengan satu demi satu perubahan dalam pasukan, satu demi satu pemilihan pemain yang baik, satu demi satu taktik yang menjadi, sehinggalah Belanda akhirnya juara kumpulan. Memphis Depay jadi top scorer kejohanan dengan 12 gol. 12 gol dalam qualifying round adalah satu rekod yang tinggi, Kish. Dan sekarang ni mood pasukan berada di tahap yang terbaik untuk attack the tournament, Kish. Louis van Gaal, Faiz, adalah seorang karakter yang eccentric, seorang jurulatih eccentric. So, Eccentric tu memang dia lah. kalau contoh Belanda
bawa semula jurulatih lama. Seperti contoh kalau dia orang hire Bert Van Marwijk, aku sendiri akan macam, kau buat apa ni? Tak masuk akal. Sebab jurulatih lama tak evolve dengan prinsip bola sepak baru, dah completely outdated, dah fell down the pecking order. Tapi hang bawa masuk Louis van Gaal, seorang karakter yang has been there in the 90s, has been there in the 2000s, different styles of football, sentiasa relevant. Aku okey. Hang tahu kenapa? Sebab apa yang menjadikan Louis van Gaal seorang jurulatih yang tidak outdated adalah eccentricity yang datang dengan Louis van Gaal tu. Eccentricity dan juga tendensi dia untuk buat idea pelik-pelik tu adalah sesuatu yang akan bermakna dia akan kekal relevan. Faham tak? Like, outdated, walaupun dia 90s, dia ada prinsip bola sepak yang 90s, tetapi sebab kepala dia tu tidak limit ideas dia kepada one box, dia akan sentiasa do things that are weird. Itu bermakna dia akan sentiasa nampak relevan di pelbagai era. 30 tahun daripada sekarang pun, seorang karakter seperti Louis van Gaal boleh cari jalan untuk stay relevan tau. Hari tu dia main Malaysia left-sided centre back, dia main Daley Blind left back. Apa mak? Like, the guy sees it in a very different way. And bagi aku, the ability to see the game, macam ni lah dalam dunia bola sepak, di mana perbualan, naratif dan diskurs itu kadang-kadang boleh rasa saturated. Hang borak benda sama hari-hari. Hang training benda sama hari-hari. You have been a coach for over 3 decades. But the fact is, after 3 decades, if you can still look at the game dari perspektif yang berbeza, that is something yang perlu kita lihat sebagai aset yang cukup besar. Dan maybe in club football, that eccentricity is no longer relevant today. But in international football, Faiz, dalam satu kejohanan di mana hanya ada 7 perlawanan maksimum, this kind of eccentricity boleh menjadi faktor penentu. boleh jadi hidden weapon untuk sebuah pasukan. Ya, dan kita nak daripada Louis van Gaal kita nak ke pasukan, Kish. Pasukan dia, aku boleh katakan ada sekurang-kurangnya satu pemain berkelas junior di setiap department. Kecuali penjaga gol. Aku tak tahu penjaga gol mana yang akan diguna. Dia akan guna Pasveer yang baru ada debut dengan pasukan kebangsaan di usia 30 lebih. Jesper lagi. Jesper Cillessen ada public opinion terhadap Jesper Cillessen ni bercanggah. Ada yang suka dia, ada yang tak suka dia. Dan yang suka dia suka dengan ekstrim, yang tak suka dia tak suka dengan ekstrim. Itu pandangan orang-orang Belanda terhadap Jesper Cillessen lah. Tim Krul baru-baru ini kena drop sebab dia tak mau ikut arahan Louis van Gaal berkenaan dengan penalti ataupun something. Itu biasalah. Ataupun ada lagi penjaga gol simpanan Belanda, penjaga gol simpanan Ajax sekarang ni bernama Martin Scattelenburg yang sudah pun berusia 40 tahun masih lagi di Ajax. Jadi itu adalah salah satu posisi yang menjadi mungkin kerisauan. Selain daripada itu, Kish, mereka agak well balanced di tempat-tempat. Ada kapten pasukan di bahagian pertahanan, iaitu Virgil van Dijk. Tapi Virgil van Dijk ni, walaupun dia, aku boleh katakan the best centre back for the past 4 years, tapi ada satu perkara, Kish. Dia tak pernah ada pengalaman dalam kejohanan besar. Dia tak pernah main Euro, dia tak pernah main World Cup. Itu akan menjadi satu psychological impact juga untuk pasukan kan. Tapi dia boleh di-cover dengan experience Daley Blind. Jurien Timber ada di situ. Jurien Timber ada di situ juga. Ada Owen Windal, ada Tyrell Malacia. Banyaklah stack lah. Di bahagian tengah juga ada De Jong, ada Gravenberch, ada Kenneth Taylor, ada David Klaassen, juga stack. Di bahagian depan baru-baru ni ada seorang striker daripada Antwerp yang membuat penampilan semula di pentas bola sepak antarabangsa. Baru berusia 28 tahun tapi hang rasa dia macam dah 38 lah. Vincent Janssen, bekas penyerang pasukan Spurs kembali. Ada Cody Gakpo, ada Cody Memphis. Gakpo, Faiz, Ada sedang Memphis. berada dalam prestasi. Memphis sekarang ni 42 gol. Dia sedang mengejar rekod pemain yang menjaringkan gol untuk skuad kebangsaan Belanda paling banyak, iaitu Robin van Persie 50 gol. Ada 8 gol je lagi. Dia bukannya 30 lagi pun, Kish. Mungkin boleh dapat lah. Boleh kejar lagi tu. Jadi well balanced dan ada sebab untuk semua fans Orange excited, teruja.
They have all the rights in the world, Kish. Setuju. Belanda atas kertas bukanlah pasukan yang paling flashy, bukanlah pasukan yang dipenuhi dengan quality level Ballon d'Or ke apa ke. With the exception of maybe Van Dijk, Cody Gakpo kat depan yang sangat elite. I can't think of, okay, Frankie De Jong, the other one, right? But the rest are very good players. Kekuatan yang aku rasa ada pada Netherlands team ni adalah unpredictability yang dibawa oleh Van Gaal dan juga corak bola sepak yang sangat fluid. Yang aku rasa bakal meletakkan mereka sebagai major favourites untuk cause an upset at the World Cup. Sebelum kita nak habiskan ni, aku nak tanya satu soalan, Kish. Adakah Donny van der Beek akan ke Qatar? Kalau aku dalam Van Gaal, aku takkan ambil. Donny van der Beek sekarang ni dah sampai level bukan lagi masalah posisi. Aku rasa beyond awal-awal tu yes, positional problems. Tapi sekarang ni kesemua masalah yang dialami di United tu jelas memberi kesan kepada tahap keyakinan dia. To the point yang someone like Ten Hag is also struggling to see it. Obviously, he has had some injury problems juga. Aku susah nak tengok a spot for Van der Beek dalam pasukan Van Gaal ke World Cup ni. Apa sekalipun, Kish, kita akan tunggu kelibat pasukan berbusana oranye ini di Qatar nanti.